Apa dia mazhab? Mazhab adalah merupakan isim makan dari fi'il madhi, daripada zahaba. Mazhab tu dari sudut bahasa Arab bermaksud zahaba. Zahaba ni maksudnya pergi. Pergi. Maka mazhab ni dari sudut bahasa bermaksud maslak. Maslak. Apa nama tempat tujuan? Tariqah, jalan, sabil, yang menunjukkan sesuatu tujuan, sesuatu lokasi ataupun sesuatu yang ditujui oleh seseorang. Maka itu maksud mazhab dari sudut bahasa Arab. Okey, mazhab dari sudut bahasa bermaksud diambil daripada kalimah zahaba yang bermaksud pergi. Maka mazhab dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang menjadi tujuan seseorang. Yang menjadi tujuan seseorang. Mazhab. Maka dalam bahasa Arab, mazhab bermaksud yang menjadi tujuan seseorang. Kalimah mazhab. Apa makna mazhab? Mazhab dalam bahasa Arab apa maksudnya? Mazhab ni daripada kalimah zahaba. Dia adalah isim makan. Kata nama tempat, isim makan, zahaba. Dia adalah merupakan salah satu daripada tujuan. Maksud dia qasad. Ila syai'. Tujuan ataupun menuju ke suatu tempat. Qasdu ila syai'. Tujuan nak pergi satu tempat. Ataupun maslak. Maslak, tempat tujuan, tempat yang dilalui oleh seseorang. Maka kalimah zahaba ni sama dengan salaka. Sama dengan salaka. Sama dengan tariq. Sama dengan tariq, samalah. Mazhab, salaka, tariqun, sama. Maknanya jalan, laluan atau tempat yang dituju oleh seseorang. Sesuatu yang dituju, sesuatu yang ditujui. Itu maksud mazhab dalam bahasa Arab. Mazhab dalam bahasa Arab maksudnya sesuatu tempat yang ditujui. Daripada kalimah zahaba dalam isim madhi, dalam fi'il madhi diambil daripada kalimah zahaba. Zahaba ni pergi, telah pergi seseorang. Maksud mazhab dalam bahasa Arab iaitu sesuatu yang menjadi tujuan seseorang. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang. Itu maksud mazhab dalam bahasa Arab. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang. Maka bila disebut mazhab Imam Syafi'i, sesuatu yang menjadi tujuan Imam Syafi'i. Jelas tak? Okey, itu adalah pengertian mazhab dalam bahasa Arab. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, bagaimana pula mazhab dalam istilah yang dipakai oleh para ulama? Apa dia mazhab atau istilah yang dipakai oleh para ulama? Maka kata para ulama, antaranya yang disebut oleh pengarang dalam kitab Syarh Kabir, oleh Imam Ahmad Ad-Dardir dalam pengarang kitab Syarah Al-Kabir, disebut mazhab fima zahaba ilaihi minal ahkam wal ijtihad. Imam A'immah. Mazhab bermaksud ay fima zahaba ilaihi minal ahkam al-ijtihadiyah Imamul A'immah. Pendapat yang menjadi pegangan hukum hakam, pendapat tentang hukum hakam yang menjadi ijtihad para imam-imam umat Islam. Itu maksud mazhab. Jelas tak? Okey. Mazhab dari sudut istilah ialah fima zahaba ilaihi minal ahkam al-ijtihadiyah. Minal ahkam al-ijtihadiyah. Imam al-A'immah.
Imam al-a'immah. Fima zahaba ilahi min al-ahkam al-ijtihadiyah imam a'immah. Imamul a'immah. Ini adalah maksud mazhab dalam bahasa Arab, dalam bahasa istilah yang dipakai oleh para ulama. Apa dia maksud dia? Fima, ikut ustaz. Fima zahaba ilaihi min al-ahkami ijtihadiyati imamu a'immah. Ulang lagi. Fima zahaba ilaihi min ahkami ijtihadiyati imamu a'immah. Maksudnya suatu yang menjadi pegangan hukum hakam ijtihad imam-imam umat Islam. Perkara yang menjadi pegangan imam-imam umat Islam dalam hal hukum hakam. Jelas atau tidak? Itu adalah maksud mazhab dari sudut istilah para ulama. Jadi para ulama menyebut mazhab bermaksud perkara yang menjadi pegangan, hukum hakam ulama-ulama Islam. Ulama-ulama Islam bila mereka berpegang dengan suatu hukum, maka pegangan mereka itu menjadi mazhab. Maksudnya mazhab ni ialah pegangan para ulama tentang hukum hakam. Pegangan para ulama tentang hukum hakam. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, maka kesimpulannya kita boleh sebut mazhab ni ialah pegangan. Mula-mula kita kata mazhab ni dari sudut bahasa bermaksud tujuan ulama. Tetapi bila kita bincang dari sudut istilah, maka mazhab bermaksud pegangan hukum hakam, pegangan dalam hal hukum hakam. Pegangan dalam hal hukum hakam ijtihad. Pegangan hukum hakam ijtihad. Kenapa disebut ijtihad? Kerana dalam Islam hukum terbahagi kepada dua. Satu hukum yang ijtihad, satu lagi hukum yang qat'i. Hukum qat'i, hukum yang tidak boleh ada perbezaan pendapat. Manakala hukum yang kedua disebut sebagai hukum ijtihad. Maka hukum ijtihad ini yang ada mazhab. Beriman kepada Allah ada mazhab tak? Tak, semua orang wajib beriman kepada Allah. Tetapi cara menunaikan solat duha ada mazhab tak? Ada. Mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Sebab apa? Sebab itu perkara ijtihad yang merupakan perkara ijtihad. Jadi mazhab ni dia hanya wujud dalam perkara-perkara yang disebut sebagai ijtihad. Benda qat'i tidak ada mazhab. Jelas tak? Jelas. Haram makan babi ada mazhab tak? Semua mazhab kata haram makan babi. Itu tak ada isu. So mazhab ni hanya muncul dalam perkara ijtihad. Perkara-perkara yang dibenarkan ijtihad padanya baru ada mazhab. Benda yang qat'i tak ada mazhab. Jelas kan? Benda yang qat'i tidak ada mazhab. Baik. Maka mazhab ni bagaimana dia muncul? Siapa reka mazhab ni? Sebenarnya mazhab ni terhasil dari ijtihad para ulama mujtahid. Betul. Terhasil daripada ijtihad para ulama mujtahid. Cerita dia, asal usul sejarah mazhab ni bermula sejak dari zaman sahabat. Bermula dari zaman sahabat Nabi SAW. Apabila Nabi wafat, para sahabat bertebaran ke seluruh dunia Islam. Para sahabat ada yang duduk di timur, ada yang duduk di barat. Jadi para sahabat yang duduk di Iraq misalnya, seperti Ibnu Mas'ud, seperti Ali, mereka ada pendapat dalam fiqh. Para sahabat yang duduk di Madinah, yang duduk di Hijaz, duduk di Mekah, mereka ada pendapat mereka. Jelas tak? Jadi setiap para sahabat ni menjadi ulama kepada umat Islam, dan pendapat-pendapat mereka tentang agama diikuti oleh orang ramai, sehingga menghasilkan satu sekolah pemikiran, menghasilkan satu aliran madrasah. Jelas tak? Menghasilkan sekolah atau aliran madrasah yang diikuti oleh orang ramai.
Maka yang masyhur ketika itu ada dua madrasah. Satu madrasah yang dikenali sebagai madrasah Iraq atau madrasah Ahlul Ra'i. Madrasah Ahlul Ra'i. Pasal apa disebut Ahlul Ra'i? Sebab madrasah ini banyak menggunakan kebijaksanaan akal. Di samping berpandu kepada Al-Quran dan hadis, madrasah ini banyak berpegang kepada kebijaksanaan dan logik akal. Madrasah Ahlul Ra'i. Madrasah ini dipelopori oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, duduk di Iraq. Manakala di belah Madinah, madrasah ahli hadis. Madrasah ahli hadis adalah madrasah orang-orang yang berpegang kepada sunnah atau hadis, kerana mereka memiliki sumber hadis yang banyak. Mereka adalah seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar duduk di mana? Duduk di Madinah. Abdullah bin Umar meninggal dunia pada tahun 72 Hijrah, duduk di Madinah. Jadi ada dua madrasah dalam awal perkembangan Islam zaman sahabat. Satu madrasah Ahlul Ra'i, madrasah ahli fikir yang duduk di Iraq yang dipelopori oleh Ibnu Mas'ud. Satu lagi madrasah Ahlul Hadis yang duduk di Madinah dan di Hijaz. Jadi dua madrasah yang besar ini menjadi sekolah yang awal di dalam mengembangkan ilmu mazhab yang menjadi titik temu atau titik tolak kepada kewujudan mazhab-mazhab dalam Islam. Mereka inilah para sahabat Nabi, bila mereka tersebar ke seluruh tempat, maka daripada tempat-tempat mereka itu lahirlah pelbagai pendapat-pendapat dalam agama, pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Umar, dan menghasilkan mazhab dalam Islam. Jelas atau tidak setakat ni? Jelas kan? Okay, jadi kita sebut tadi mazhab, apa maksud dia dari sudut bahasa, mazhab apa maksud dia dari sudut istilah. Fi mazhaba ilaihi min ahkami ijtihadiyati imamu a'immah, iaitu pendapat yang menjadi pegangan ulama Islam, ulama umat dalam perkara hukum hakam ijtihad. Mazhab ni muncul dalam hal yang ijtihad. Benda yang qat'i tak ada mazhab. Benda qat'i kita semua sama aja, orang Islam wajib berpegang kepada yang qat'i dalam Quran dan hadis. Baik. Sekarang kita nak sebut tentang sejarah bagaimana munculnya mazhab. Kita dah sebut bermula dengan para sahabat Nabi tersebar ke seluruh wilayah Islam, dan yang paling banyak berfatwa ketika itu di Madinah adalah Abdullah bin Umar, yang berfatwa di Iraq adalah Ibnu Mas'ud. Jadi dua aliran ini monopoli, menjadi aliran besar yang menjadi pengikut mereka ramai dan menghasilkan sekolah pemikiran, sekolah mazhab. Dan kemudian daripada mereka ini lahirnya para tabi'in yang mewarisi cara fikir mereka, yang mewarisi kaedah-kaedah ilmu dari mereka, yang mewarisi hadis-hadis Nabi dari mereka, yang mewarisi fatwa-fatwa mereka. Jelas atau tidak? Maka berkembanglah mazhab-mazhab dalam Islam. Sebenarnya mazhab dalam Islam ada berapa? 4 ke lebih? Lebih. Banyak mazhab dalam Islam. Banyak mazhab dalam Islam ni. Ulama-ulama tabi'in seperti Hasan Al-Basri ada mazhab. Dengar dah ni? Ulama tabi'in Hasan Al-Basri ada mazhab. Ulama tabi'in seperti Ibnu Sirin ada mazhab. Ulama-ulama tabi'in pakai ada mazhab belakang. Atha bin Abi Rabbah, murid Aisyah, ada mazhab dia, mazhab Atha. Dengar tak? Atha bin Abi Rabbah, seorang tabi'in yang masyhur. Pada zaman dia berfatwa di Mekah. Khalifah pun beratur nak ambil fatwa dari dia. Tetapi mazhab dia pupus. Jelas atau tidak? So banyakkan mazhab-mazhab ulama-ulama tabi'in ini, sama ada mazhab mereka pupus atau pendapat-pendapat mereka dikumpulkan dan menjadi sebahagian dari mazhab yang baru yang terkenal. Jelas tak? So ulama-ulama tabi'in ini ada ramai, dan mereka semua ada mazhab masing-masing. Mazhab Sa'id bin Musayyib, mazhab Sa'id bin Jubair, mazhab Atha bin Abi Rabbah, mazhab Hasan Al-Basri, semua pakai ada mazhab belakang. Tetapi mazhab-mazhab mereka ini, fatwa-fatwa mereka ini pupus sebab tak disebarkan, atau fatwa-fatwa mereka dikumpulkan oleh ulama selepas mereka yang menjadi lebih terkenal dari mereka. Jelas atau tidak? Jadi pada zaman tabi'in dan tabi'in, zaman tabi'in muncul seorang lelaki yang bernama Nu'man bin Sabit. Tulis nota ni. Ini antara pengasas mazhab yang masyhur dalam Islam. Seorang
ulama, seorang tabi'in, seorang lelaki yang bernama Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit ini dilahirkan pada tahun 80 Hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah. Beliau dikenali dengan nama Abu Hanifah. Maka beliau adalah orang yang mengasaskan mazhab atau sekolah pemikiran mazhab Hanafi. Sebenar nama dia Abu Hanifah. Nama sebenar dia ialah Nu'man bin Sabit. Beliau adalah seorang mujtahid, seorang yang faqih. Beliau belajar kepada tabi'in yang terkenal seperti Atha bin Abi Rabah, Nafi', seperti Hammad bin Abi Sulaiman dan ramai lagi. Jelas atau tidak? Jadi antara pengasas mazhab yang awal antaranya ialah Nu'man bin Sabit, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Dia lahir bila? 80 Hijrah lahir. Beliau meninggal bila? 150 Hijrah. Meninggal pada tahun 150 Hijrah. Jadi mazhab dia ini berkembang di mana? Di Iraq. Berkembang di Iraq. Mazhab dia berkembang di Iraq. Dan di sana dia ada ramai anak murid. Dia mendapat ramai anak murid. Dia berkembang mazhab ini, pusat dia di Kufah. Kemudian daripada Kufah dia tersebar ke Mesir, tersebar ke negeri lain, seluruh ulama, seluruh negara Islam, sampai ke Afghanistan, sampai ke Pakistan, Turki dan sebagainya. Jelas tak? Jelas atau tidak? Okey. Macam mana mazhab dia boleh tersebar? Penyebaran mazhab ni banyak faktor. Salah satu faktor yang besar penyebaran mazhab berlaku dengan ramainya anak murid. Ramai ulama hebat, tetapi ilmu dia, pendapat dia tidak tersebar kerana dia tidak ada anak murid tak ada. Contoh Nafi' Maula Ibnu Umar seorang ulama yang masyhur. Anak murid kepada Abdullah bin Umar. Tetapi dia tak ramai anak murid. Anak murid dia 5-6 orang. Dalam riwayat sebut tak sampai 10 orang. Jadi pendapat dia tak terkenal. Faham tak? Jadi bila Abu Hanifah ni satu orang yang berkaliber, berkarisma. Dia lahir pada tahun 80 Hijrah. Dia menuntut ilmu dengan para tabi'in, menuntut ilmu dengan ulama-ulama di zaman dia. Dia menjadi terkenal dan dia ada ramai murid-murid dia. Antara dia murid dia yang terkenal, tulis. Murid dia yang terkenal ialah Abi Yusuf bin Ibrahim yang meninggal pada tahun 183 Hijrah. Abi Yusuf bin Ibrahim yang menjadi qadi kerajaan pada zaman tu. Jadi anak murid dia pergi jadi qadi pula. Faham tak? Anak murid dia bukan setakat terkenal. Imam Abu Hanifah, dia ulama. Anak murid dia pun pergi jadi ulama dan anak murid dia jadi qadi kepada kerajaan. Sehingga menyebabkan kerajaan ketika itu memakai mazhab Hanafi. Nu'man bin Sabit. Maka sebab itu salah satu faktor yang menjadikan mazhab itu tersebar dengan cepat ialah faktor politik. Kita dah belajar faktor politik. Politik menyebabkan sesuatu fahaman atau mazhab berkembang. Jadi bila mana Imam Abu Hanifah dia mengajak di Kufah, dia ada ramai anak murid, antaranya Imam Abi Yusuf bin Ibrahim. Abi Yusuf bin Ibrahim yang meninggal pada tahun 183 Hijrah, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang meninggal pada tahun 189 Hijrah. Ini antara dua orang anak murid dia yang terkenal. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan Qadi Abi Yusuf bin Ibrahim. So dua orang anak murid Imam Abu Hanifah ni bertanggungjawab menyebarkan mazhab Hanafi kepada orang ramai. Menyebarkan ilmu Imam Abu Hanifah, fatwa Imam Abu Hanifah, pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah,
pegangan-pegangan Imam Abu Hanifah yang akhirnya menjadi satu mazhab, satu pegangan, satu aliran, satu sekolah, satu pemikiran, satu sistem dalam agama, iaitu sistem sekolah pemikiran atau sekolah ijtihad yang dikenali sebagai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jadi dua orang anak murid Imam Abu Hanifah ni, Qadi Abi Yusuf bin Ibrahim dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani meninggal pada bila? Tahun bila? 189. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani 189. Tulis Irfan. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani meninggal 189. Manakala murid dia Qadi Abi Yusuf meninggal pada tahun 183 Hijrah. So dua orang murid dia ni yang menyebarkan ajaran Abu Hanifah. Terutamanya Qadi Abi Yusuf, sebab dia jadi qadi. Anak murid dia yang bernama Abu Yusuf bin Ibrahim jadi qadi kerajaan dan menyebarkan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah sehingga menjadi mazhab yang tersebar sampai ke Afghanistan, sampai ke Pakistan, Turkmenistan, India, sampai ke Syam, sampai ke Libya, sampai ke Turki, Mesir dan sebagainya. Jelas tak? Tersebar mazhab dia. Di samping dua orang murid tadi, dia juga ada murid yang lain seperti Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu' dan juga Zufar bin Hujail bin Qais Al-Kufi dan ramai lagi lah murid-murid Imam Abu Hanifah. Tapi yang masyhur dua orang tadi yang kita sebutkan. Jelas tak? Okey. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, sekarang ni kita nak sebut. Jadi Imam Abu Hanifah, dengar elok ni. Imam Abu Hanifah, dia mendirikan pendapat-pendapat agama dia, fiqh dia, dan dia belajar dengan Hamad bin Abi Sulaiman. Dia belajar dengan para tabi'in zaman dia. Mazhab Imam Abu Hanifah ni satu mazhab yang duduk di Kufah. Pegangan mereka ialah Al-Quran dan hadis. Tetapi kerana hadis yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah tak banyak. Dia tak banyak memiliki hadis. Dia hanya ada lebih kurang 2,000 hadis saja. Pasal apa tak banyak hadis? Kerana banyaknya hadis palsu yang tersebar di zaman itu. Kerana di Iraq ni banyak pendusta hadis. Maka Imam Abu Hanifah dia mengetatkan syarat dalam penerimaan hadis. Dia hanya mengambil hadis yang diyakini sahih. Maka hadis-hadis yang tersebar di Iraq kebanyakannya hadis yang palsu. Maka Imam Abu Hanifah berhati-hati dalam mengambil hadis sebagai sumber hujah. Maka dia berhati-hati menyebabkan dia tak banyak dapat hadis di zaman dia. Jelas tak? Tetapi itu menyebabkan kelebihan dalam mazhab Hanafi ini. Kelebihan dia mempunyai kaedah yang kuat, kaedah ra'i, kaedah ijtihad, kawaid yang mantap, yang mampan. Dia menggunakan logik qiyas, menggunakan logik masalah musalah dan sebagainya, yang menghasilkan pelbagai qaul dan fatwa yang sangat luar biasa dan istimewa. Faham tak? Sampai ke hari ini, umat Islam sampai ke hari ini masih lagi pakai fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah. Kerana luar biasanya fatwa dia yang bertahan sepanjang zaman. Fatwa dia tu bertahan sepanjang zaman. Kaedah-kaedah dia dan sebagainya. Jelas? Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian. Kemudian pada zaman tabi'in juga muncul ulama yang lain. Ulama yang lain selain daripada Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit ni, muncul seorang lagi ulama daripada Madinah. Seorang ulama yang berasal dari Madinah yang bernama Malik bin Anas. Seorang ulama yang bernama Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijrah. Seorang ulama yang muncul di Madinah yang lahir pada tahun 93 Hijrah, dan beliau belajar dengan para tabi'in yang hidup pada zaman dia, seperti Abdurrahman bin Hurmus, seperti Nafi' Maula Ibnu Umar, seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan ramai lagi ulama-ulama tabi'in yang menjadi guru kepada Malik bin Anas ini. Sehingga dia menjadi seorang ulama yang terkenal di Madinah dengan gelaran Imam Malik bin Anas. Maka Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijrah.
Dan beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Imam Malik bin Anas. Maka Imam Malik bin Anas, sebab dia duduk di Madinah, maka mazhab dia kaya dengan hadis. Apa harta pula? Mazhab dia kaya dengan harta ke hadis? Hadis. Mazhab dia kaya dengan hadis-hadis Nabi SAW. So mazhab dia kaya dengan hadis. Sebab dia duduk di Madinah. Tabi'in ramai. Ulama-ulama yang pernah belajar dengan sahabat Nabi. Anak murid Ibnu Umar. Anak murid Abi Hurairah. Anak murid Aisyah. Anak-anak murid imam-imam hadis. Ramai duduk di Madinah. Maka dia sendiri ada kitab hadis. Imam Abu Hanifah ada kitab hadis tak? Tak ada. Dia tak ada kitab hadis. Tetapi Imam Malik ada kitab hadis tak? Ada. Apa kitab dia? Kitab dia bertajuk Al-Muwatta. Dia karang kitab hadis yang mengumpulkan hadis dari Nabi, dari tabi'in dan ucapan sahabat dan tabi'in. Imam Malik bin Anas, seorang ulama hadis yang muncul di Madinah, menjadi pesaing kepada mazhab Hanafi. So di Kufah, di Iraq ada mazhab Hanafi. Manakala di Hijaz, di Mekah, Madinah ada mazhab apa? Mazhab Maliki. Ada mazhab Maliki. Baik. Jadi Imam Malik bin Anas ni, dia ada ramai anak murid. Sebab dia duduk di Madinah. Apa kelebihan kalau duduk di Madinah? Hadis. Ialah hadis. Macam mana yang menyebabkan mazhab dia tersebar? Ialah dia tabi'in ramai sebab dia dapat banyak hadis. Dia duduk di Madinah. Apa yang menyebabkan mazhab dia tersebar? Sebab orang Islam bila pergi haji, pergi umrah, akan ziarah Mekah dan Madinah. Jadi akan ambil fatwa dari dia. Faham tak? Maka menyebabkan mazhab dia cepat tersebar. Sebab dia duduk di tempat yang menjadi pusat pengembangan ilmu, pusat ibadat umat Islam, Mekah, Madinah. Jadi mazhab Imam Malik bin Anas ni cepat tersebar kepada masyarakat, kepada orang ramai, sebab dia duduk di Masjid Nabawi. Dia mengajar di Masjid Nabawi. Dia berfatwa di Masjid Nabawi, menyebabkan mazhab dia cepat tersebar. Sebab dia adalah imam yang dikenali sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Imam negeri Nabi berhijrah. Jelas tak? Jadi ulama-ulama Islam menyebutkan bahawa Imam Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijrah, duduk di Madinah. Dia disebabkan dia duduk di Madinah, orang buat haji, orang buat umrah, mai ziarah kubur Nabi, mai ziarah Masjid Nabawi, jumpa dia, minta fatwa dari dia, maka mazhab dia pun berkembang dengan cepat, tersebar. Sama seperti mazhab Hanafi. Kalau di Iraq mazhab Hanafi, kalau di Hijaz, apa makna Hijaz? Mekah dan Mekah, Madinah dan sekitarnya, maka orang ambil fatwa daripada Imam Malik bin Anas. So mazhab dia berkembang. Antara murid masyhur Imam Malik bin Anas, siapa dia murid dia? Syihab. Itu guru dia, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Murid dia yang masyhur. Situ. Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i antara murid dia, tetapi Imam Syafi'i bukan murid yang mengembangkan mazhab dia. Siapa murid yang mengembangkan mazhab dia? Murid yang mengembangkan mazhab dia adalah Imam Abdullah bin Wahab bin Muslim. Mustafa mana pula? Imam Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab bin Muslim. Imam Abdurrahman bin Qasim. Imam Al-Qa'nabi. Imam Al-Qa'nabi. Imam Abdullah bin Wahab bin Muslim. Imam Abdurrahman bin Qasim. Ini antara ulama-ulama yang menjadi penyebar mazhab Maliki. Dan pada zaman beliau, kerana dia duduk di Madinah, mazhab dia dekat dengan hadis, orang-orang datang ke Madinah, antaranya para pembesar dan khalifah datang ke Madinah, maka mazhab dia mendapat pengaruh politik
sehingga hampir-hampir dijadikan mazhab rasmi negara kerana khalifah datang ke Madinah terpegun dengan ilmu Imam Malik dan mengambil fatwa-fatwa dari Imam Malik bin Anas. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi sebab tu anak-anak yang dikasih sekalian, Ustaz dah sebut tadi bagaimana perkembangan satu mazhab dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pelbagai. Satu faktor siapa? Anak murid. Guru ni kalau alim macam mana pun tak guna kalau anak murid dia tak beramal dengan ilmu dia, tak sebarkan ilmu dia. Jelas atau tidak? So pentingnya anak murid yang committed, anak murid yang setia, anak murid yang rajin belajar dan bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu. Satu. Yang kedua, faktor faktor politik. Sokongan politik penting untuk menyebarkan satu mazhab. Pentingnya sokongan politik. Ada tak mazhab yang pupus sebab politik? Ada. Antaranya mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia seorang ulama yang hebat. Dia ada mazhab yang besar. Mazhab dia ramai pengikut. Tetapi Imam Sufyan Ats-Tsauri sebab dia diburu oleh pemerintah. Dia diburu oleh pemerintah sebab dia lawan kerajaan. Bila dia lawan kerajaan, kerajaan cari dia. So dia pun diburu oleh pemerintah. Dia banyak melarikan diri. Dia pergi duduk di Mekah, dia pergi duduk di Yaman, dia pergi duduk di banyak tempat. Menyebabkan sebab dia selalu berpindah randah, mazhab dia tak tersebar, mazhab dia pupus, fatwa-fatwa dia hilang. Jelas atau tidak? Maka banyak faktor. Yang ketiga, apa lagi faktor perkembangan satu mazhab? Anak murid, politik. Yang ketiga apa? Tempat. Bagus, Irfan. Faktor lokasi. Sebagaimana Imam Malik, dia duduk di mana? Madinah. Dia duduk di Madinah. Yang mana duduk di Madinah menjadikan fatwa dia mudah tersebar. Sebab orang datang Madinah. Jadi fatwa dia mudah tersebar. Okey, kita dah bincang faktor yang menyebabkan mazhab berkembang. Satu adalah faktor murid. Yang kedua faktor politik. Yang ketiga faktor lokasi. Yang keempat faktor apa? Imam Malik dia mengarang kitab apa? Mukadimah apa? Bukan tok, mana tok? Muwatta. Tok. Bukan Muwatta. Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta. Yang mana salah satu penyebab mazhab itu berkembang dengan pesat adanya kitab. Satu mazhab berkembang sebab ada kitab. Jadi bila mana ulama-ulama yang mengarang kitab, fatwa dia bertulis, maka fatwa dia lebih tersusun, lebih selamat. Fatwa dia tersimpan dalam buku. Faham tak? Maka senanglah disebarkan. Jadi salah satu penyebab tersebarnya mazhab-mazhab imam yang empat ini sebab mereka ada kitab. Imam Abu Hanifah ada kitab Fiqh Al-Akbar. Imam Malik dia ada kitab apa? Al-Muwatta. Imam Syafi'i ada kitab apa? Ar-Risalah dan Al-Quran pula dah. Bukan Al-Quran, Kitab Induk, Jadi Imam Syafi'i ada kitab Imam Ahmad ada kitab apa? Situ, Stadrok. Bukan, itu Imam Hakim. Imam Ahmad kitab apa? Al-Musnad. Pandai Irfan. Baca. Ada dalam nota kan? Imam Ahmad dia mengarang kitab Musnad. Jadi bila Imam Ahmad ada kitab Musnad, jadi imam-imam ni bila mana mereka ada kitab, mazhab mereka lebih mudah disebarkan. Faham tak? Kebanyakan mazhab yang pupus adalah kerana mazhab-mazhab itu tidak memiliki kitab. Jadi inilah empat faktor perkembangan mazhab. InsyaAllah masuk periksa ni. Apakah yang mendorong satu mazhab itu berkembang? Yang pertama apa dia? Murid. Yang kedua, politik. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, kitab penulisan. Sesuatu mazhab itu dia ada kitab, dia ada penulisan. Bila ada penulisan, ada kitab, mazhab itu mudah berkembang. Okey, jelas tak ni? Jelas Jadi Imam Malik bin Anas meninggal bila? 179 Hijrah.
Okey, jadi fatwa-fatwa Imam Malik tersebar. Anak-anak murid Imam Malik ni rata tempat daripada tanah Arab sampai ke mana? Sampai ke Eropah. Sampai ke Andalus. Sampai ke Spanyol. Anak murid Imam Malik. Sebab apa anak murid Imam Malik ramai? Kerana Imam Malik duduk di Madinah. Ramai ulama-ulama datang ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Kemudian lahir pula seorang imam, seorang ulama baru yang lahir pada tahun 150 Hijrah. Seorang ulama yang lahir pada tahun 150 Hijrah yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau belajar ilmu dari dua aliran. Dia belajar ilmu daripada ulama di Kufah, ulama-ulama di Iraq. Beliau juga belajar ilmu daripada ulama-ulama dari Madinah. Dan Imam Asy-Syafi'i memiliki ramai guru-guru. Seperti Muslim bin Khalid, Mufti Mekah, Sufyan bin Uyainah, dan mengambil hadis dari ramai para ulama sehingga dia menjadi seorang faqih dan mujtahid yang terkenal. Apatah pula di antara imam-imam mazhab disebut Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang paling jinis, paling hebat dari sudut kepandaian. Imam Asy-Syafi'i memiliki kelebihan kuat ingatan. Jelas atau tidak? Yes. Beliau menghafal kitab Muwatta' Imam Malik ketika usianya 10 tahun. 10 tahun beliau menghafal kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Maka atas kebijaksanaan, kecerdasan Imam Syafi'i mengakibatkan mazhab dia menjadi terkenal dan popular. Jelas atau tidak? Dan dia berfatwa di Masjidil Haram. Imam Syafi'i dibenarkan berfatwa di Masjidil Haram ketika usia dia 12 tahun. 12 tahun dah boleh bagi fatwa. Maka disebabkan kebijaksanaan dia, kecerdikan dia, dia menjadi terkenal, menjadi popular. Imam Syafi'i menjadi popular dalam masa yang singkat. Jelas atau tidak? Baik, anak-anak yang dikasih sekalian, Imam Asy-Syafi'i dia berkembang sebagai ulama mujtahid yang melalui fasa-fasa dalam pendapat dia. Ketika dia berada di Iraq, maka dia menghasilkan pendapat-pendapat yang disebut sebagai qaul qadim, pendapat lama, ijtihad lama. Kemudian Imam Syafi'i berpindah ke Mesir dan dia menghasilkan pendapat baru yang dipanggil sebagai qaul jadid, pendapat baru. Qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dan qaul jadid, qaul baru. Dan Imam Syafi'i dia banyak menulis kitab. Dia menulis kitab Ar-Risalah, kitab yang mengajar tentang panduan kaedah usul fiqh. Dan dia juga menulis pendapat-pendapat dia dalam kitab Al-Um yang menjadi induk dan pokok kepada mazhab dia. Maka disebabkan itu dia terkenal. Dan dia duduk di Madinah dan dia duduk di Iraq dan kemudian dia berpindah ke Mesir. Bila dia berpindah ke Mesir dan di Mesir dia mendapat ramai murid. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, faktor sesuatu mazhab berkembang ada 4. Yang pertama murid. Sebelum dia berpindah ke Mesir dulu ada mazhab. Mazhab orang-orang Mesir ialah mazhab Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad yang hidup pada zaman Imam Malik. Tetapi Imam Lais bin Sa'ad meninggal dunia dan tidak ada pewaris. Faham tak? Imam Lais dia meninggal dunia di Mesir dan tidak ada pewaris. Bila dia meninggal dalam keadaan tidak ada pewaris, maka Imam Syafi'i datang ke Mesir. Anak-anak murid Imam Lais semuanya bertukar mazhab mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mendapat lokasi atau penyokong yang kuat di Mesir. Jelas atau tidak? Ramai anak-anak murid Imam Lais berpindah ke mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i menjadi guru, menjadi mufti di Mesir. Dan di Mesir beliau mendapat penyokong yang ramai. Faktor pertama berkembangnya mazhab, satu ialah murid. Yang kedua, politik. Di Mesir, Imam Syafi'i menjalinkan hubungan yang baik dengan para pemimpin, dengan khalifah dan dengan amir Mesir, gubernur Mesir. Sehingga
mazhab dia tidak dihalang. Kemudian yang ketiga, faktor apa? Lokasi. Mesir merupakan pusat penyebaran Islam, pusat penyebaran dakwah, dan Mesir juga adalah tempat yang paling sibuk di tanah Arab suatu ketika dahulu sebagai tempat apa? Perdagangan. Di Mesir ada bandar pelabuhan. Di Mesir ada bandar apa? Bandar apa? Import ekspor. Dia perdagangan laut, kapal-kapal berlayar dan sebagainya di Mesir. Berbeza dengan Kufah dan berbeza dengan Madinah, Mesir ni pusat perdagangan dunia waktu tu. Maka bila Imam Syafi'i duduk di Mesir, mazhab dia dibawa ke atas tempat sampailah ke India. Mazhab dia dibawa ke atas tempat sampailah ke negeri-negeri Asia. Maka sebab itu mazhab Imam Syafi'i tersebar sampai ke Afrika, sampai ke Rusia, sampai ke China, sampai ke Yaman, sampai ke Pakistan, sampai ke Amerika Selatan, Filipina dan sebagainya. Semai Asia pun tersebar sebab dia bertapak di Mesir. Mesir sebagai pusat penyebaran. Setakat dia jelas? Jelas Okey. Imam Syafi'i meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Dan murid-murid dia yang masyhur ramai. Tetapi yang paling kuat, yang terkenal ada dua orang. Murid dia yang menyebarkan mazhab dia. Al-Imam Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Dan Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ini dua orang anak murid Imam Al-Syafi'i yang mengulas atau menghuraikan kitab Al-Ub. Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Dua orang ni anak murid Imam Syafi'i yang popular yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i di Mesir. Bila Imam Syafi'i meninggal, Al-Buwaiti, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti ganti tempat Al-Syafi'i. Lepas Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti meninggal, Ismail bin Yahya Al-Muzani ganti tempat dia untuk menjadi mufti Mesir. Jelas atau tidak? Maka Imam Syafi'i pun berkembang mazhab dia. Baik, yang seterusnya mazhab yang keempat. Mazhab yang keempat adalah mazhab yang didirikan oleh seorang imam, seorang ulama yang lahir di Baghdad. Ulama yang lahir di Baghdad yang bernama Ahmad bin Hanbal bin Hilal Al-Syaibani. Ahmad bin Hanbal bin Hilal Al-Syaibani yang lahir pada tahun 164 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia asalnya ulama hadis. Dia lahir pada tahun 164 Hijrah. Dia asalnya seorang ulama hadis yang mengembara mencari hadis Nabi. Dia pergi ke Syam, Hijaz, Yaman, Kufah, Basrah, dan dia mengumpulkan ribuan, puluh ribu, ratus ribu dan juta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak imam-imam mazhab, imam yang paling banyak menguasai hadis ialah Imam Ahmad. Dia menghafal lebih daripada 2 juta hadis. Dia menghafal lebih daripada 2 juta hadis. Sehingga beliau mengarang kitab yang diberi nama Al-Musnad, yang di dalamnya mengandungi sebanyak 40,000 hadis. 40,000 hadis dalam kitab Al-Musnad. Jadi Imam Ahmad daripada seorang ulama hadis yang travel timur dan barat. Dia berjalan kaki berjuta-juta batu timur dan barat mengumpulkan hadis Nabi. Dia belajar dengan Imam Syafi'i. Dia belajar dengan Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Dia belajar dengan para ulama dalam hadis dan dalam fiqh, dan dia mempunyai pendapat-pendapat fiqh dia sendiri, dan dia ada ramai anak murid, dan dia pula terkenal. Imam Ahmad dia menjadi popular pada zaman khalifah, pada zaman Mu'tazilah. Khalifah apa? Al-Mu'tasim. Apabila Imam Ahmad dia telah dipenjara dan diseksa oleh pemerintah kerana mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, menyebabkan populariti dia makin meningkat, makin terkenal. Semua orang kenal dia, semua orang angkat dia
sehingga pendapat-pendapat dia menjadi popular, fatwa dia menjadi terkenal, dan akhirnya mazhab dia berkembang. Jelas atau tidak? Jelas. Maka antara anak murid Imam Ahmad yang masyhur, siapa? Antara anak murid yang masyhur, anak-anak murid Imam Ahmad yang belajar dengan dia adalah Imam apa? Anak murid Imam Ahmad. Ramadan Al-Buti. Mana itu zaman sekarang? Siapa boleh jawab anak murid Imam Ahmad? Wahbah. Itu zaman sekarang. Imam Ahmad ni, dia ramai anak murid. Zaman dia zaman dia adalah zaman apabila Imam Ahmad dia mengajar kepada para ulama, dia mengajar dalam masyarakat dia. Yang hadir kelas dia, disebutkan kelas Imam Ahmad ni yang hadir adalah lebih kurang 50,000 orang. Imam Ahmad kalau dia mengajar, yang hadir ada lebih kurang 50,000 orang. Ramai tak? Ramai. Anak murid Imam Ahmad ni ramai. Dekat 50,000 orang yang ikut kelas dia. Maka sebab itu kata para ulama, dia antara ulama yang popular, masyhur. Dia antara ulama yang popular dan masyhur, khususnya selepas fitnah. Antaranya Imam Al-Mawarzi. Imam Al-Mawarzi. Ramai lagi lah. Imam Al-Mawarzi, Imam Al-Maimuni. Dan ramai lagi lah Imam Abi Daud. Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Ini semua adalah anak-anak murid Imam Ahmad. Ramai anak-anak murid dia. Imam Ahmad ni ramai anak murid dia. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, bila mana Imam Ahmad dia dia selesai mengajak ataupun mengarang kitab Musnad Ahmad. Kitab dia diriwayatkan oleh orang, disalin, dikopi, disebarkan ke seluruh pelosok Islam, dan mereka juga menyebarkan mazhab-mazhab dia sehingga dia menjadi terkenal. Jelas tak? Dan mazhab dia tersebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Dan Imam Ahmad pula, dia antara orang yang masyhur. Cerita pasal dia, kisah-kisah dia disebarkan, dan dia diangkat menjadi hero umat Islam. Sampai sekarang orang sebut Imam Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Imam Ahmad. So antara empat mazhab ni, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kalau dari sudut populariti, yang paling popular siapa dia? Imam Ahmad paling popular. Dalam kitab-kitab semua, yang paling popular Imam Ahmad. Kalau dalam bab fiqh, yang paling banyak fatwa siapa dia? Imam Abu Hanifah. Yang paling banyak tulis tentang kaedah-kaedah siapa dia? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Yang berpegang kepada asar, berpegang kepada riwayat-riwayat siapa dia? Imam Malik. Jadi setiap imam-imam ni dia ada kelebihan masing-masing. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi itu adalah mukadimah. Ni baru mukadimah tentang mazhab-mazhab